Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hanya 2.65 juta ahli aktif kumpulan wang simpanan pekerja KWSP berumur 18 hingga 55 tahun mencapai simpanan asas setakat 30 Oktober lalu yang merangkumi 36.2% daripada 7.33 juta ahli aktif formal. Menurut Kementerian Kewangan, kekurangan simpanan persaraan disebabkan beberapa faktor termasuk struktur gaji yang rendah. Simpanan asas dalam akaun persaraan yang ditetapkan KWSP itu bagi membolehkan ahli memperoleh simpanan sekurang-kurangnya RM240,000 pada umur 55 tahun. Simpanan asas berkenaan membolehkan ahli menggunakan RM1,000 setiap bulan pada tahun pertama persaraan dan seterusnya kesan gandaan dividen tahunan membolehkan nilai pengeluaran pendapatan persaraan bulanan bertambah dari tahun ke tahun. Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT menjelaskan bahawa pelan pensuturan semula yang dirujuk di Parlimen tidak dibatalkan. Ia sebaliknya diperhalusi untuk menangani cabaran semasa dan peluang yang muncul selaras situasi pasaran terkini. Menerusi satu kenyataan, LTAT berkata, inisiatif pelupusan aset adalah langkah strategik dan bukannya penyelesaian jangka pendek. Pelan berkenaan selaras cadangan berjawatan kuasa kira-kira wang negara yang menggesa LTAT mempelbagaikan portfolionya. LTAT turut menegaskan ia tidak memiliki sebarang tanah di Batu Kawan. Mengenai transaksi EcoWorld Development Group, LTAT berkata, Bostad Properties menjemput 19 syarikat termasuk GLC untuk menyertai proses notis pelawaan cadangan. Daripada 10 syarikat yang berminat, hanya EcoWorld mengemukakan cadangan. Dan pelupusan tanah di Sepanyol kepada MBSB pula bertujuan memacu pertumbuhan kawasan di pinggir bandar. Hasil tunai transaksi terbabit juga akan membiayai program penanaman semula kelapa sawit Bostad Plantation. Harga minyak mentah global dijangka lebih rendah tahun depan. Unit Fitch Solutions BMI berkata ia banyak dipengaruhi sentimen pasaran yang dilihat akan terkesan dengan dasar Presiden terpilih Donald Trump. BMI turut menyemak turun harga purata minyak mentah Brent pada $76 Amerika setong tahun depan. Firma itu berkata, penggal kedua Trump sebagai presiden dilihat memberi sentimen bercampur-campur bagi harga komoditi termasuk minyak. Kesannya, harga minyak berkemungkinan besar turun sekurang-kurangnya bagi 6 hingga 12 bulan. Harga minyak sawit mentah MSM dijangka kekal tinggi sekitar RM5,000 satu tan sehingga suku pertama tahun depan. Menurut BIMB Securities Research, ia didorong jangkaan pengeluaran lebih rendah dan permintaan kukuh menjelang musim perayaan. Harga MSM tidak dapat bertahan pada separuh kedua 2025 disebabkan beberapa risiko, antaranya peningkatan bermusim dalam pengeluaran minyak sawit bermula suku kedua. Harga purata MSM dari Januari hingga November lalu meningkat 7.8% kepada RM4,120 satu tan. Bursa Malaysia mengakhiri hari akhir dagangan minggu ini dengan sedikit lemah. Penjualan saham dilihat dalam kaunter peladangan ekoran tindakan pelabur yang mengambil untung. Pada jam 5 petang, FBM KLCI susut 2.39 mata kepada 1,613.25. Kaunter untung mendalui rugi pada 574 berbanding 465, manakala 524 kaunter diniagakan tidak berubah. Menurut Rakuten Trade Research, sentimen pelabur juga dilihat kekal tidak menentu menjelang data pekerjaan Amerika Syarikat. Ia selain kesan daripada kerugian semalaman di Wall Street yang melemahkan lagi sentimen pasaran. Baik, sekian laporan Detik Niaga. Oleh itu, teruskan menonton TV3. Salam hormat dan Assalamualaikum.